Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan menerangkan tentang marketing plan. Di dalam business plan, saya akan ajar 4 komponen utama. Yang pertama adalah marketing plan. Yang kedua, operation plan. Yang ketiga, administration plan. Dan yang keempat adalah finance. Kita akan belajar mengikut plan berikut, 4 kategori. So hari ini kita akan masuk marketing plan. Bahasa Melayu dia adalah perancangan pemasaran. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah logo-logo syarikat yang hampir separuh dikenali. So, setiap syarikat mempunyai marketing plan tersendiri. Okay, learning outcome selepas belajar chapter ini, so you guys akan dapat memahami 4 perkara. So saya mahukan anda untuk go through sekali imbas slide ini. Okay, di dalam marketing plan anda harus membuat komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama, introduction. Kedua, you have to preparing marketing plan including aspect marketing objective, description product or services, target market, market trend and market size, competition, sales forecast, marketing strategy, marketing personnel, marketing budget. So we will go through one by one of the component. So sepanjang saya mengajar step by step, saya nak anda semua sila draftkan anda punya marketing plan di kertas masing-masing. Jika terdapat sebarang pertanyaan, anda boleh bertanyakan kepada saya. Okey, di bahagian introduction di dalam marketing plan mesti dihuraikan ataupun terdapat penjelasan seperti berikut. Pertama, menerangkan evaluation market acceptance. Anda kena menerangkan penerimaan market tentang produk ataupun barang yang anda cuba bawa masuk ke pasaran sedia ada ataupun pasaran yang baharu. Kedua, develop strategi. Anda akan menyatakan atau menjelaskan secara ringkas strategi yang anda cuba ketengahkan ataupun strategi yang cuba anda bangunkan untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan anda ke pasaran tempatan. Kedua, identify required resources. Di dalam introduction ini juga anda akan menceritakan secara ringkasnya sumber-sumber yang anda akan gunakan dalam penghasilan produk yang anda cuba ketengahkan untuk ke dalam pasaran. Yang terakhir, estimate market financial requirement. Anda akan menerangkan secara ringkas berkenaan keuangan, bagaimanakah anda akan menjalankan aktiviti pemasaran ini menggunakan keuangan daripada sumber yang mana. Secara ringkasnya, marketing plan ini adalah rancangan pemasaran. So, dalam bahasa mudahnya, pemasaran ini adalah bagaimana cara anda nak promosikan produk anda ataupun perkhidmatan anda dalam pasaran yang baharu ataupun pasaran sedia ada. Pasaran baharu maksudnya pasaran yang anda tidak pernah terfikir untuk jual barang itu. Kalau pasaran sedia ada, mungkin anda sudah pun memasuki pasaran sedia ada dan anda cuba mahu mengembangkan produk berkenaan. Itu adalah bahagian introduction marketing plan. Okey, sekarang adalah di dalam marketing plan ada 9 komponen ini yang anda harus
rungkaikan, jelaskan secara terperinci. Yang pertama, setting marketing objektif. Okey, di dalam setting marketing objektif, anda kena pertama sama ada introduce new product or services, estimate market acceptance and sell. Okey, new business ni bagi perniagaan yang betul-betul baharu, yang anda baru buat. Bayangkan anda cuba menjalankan perniagaan yang baharu. Okey, di dalam kelas kita, kita semua adalah new business. So, bila dalam new business, you have to introduce you punya produk atau services kepada pasaran. Bermakna, anda kena menerangkan anda menjual produk apa, bagaimanakah kegunaan produk berkenaan dan fungsi produk berkenaan. Estimate market acceptance and sell pula maksudnya adalah anda kena menerangkan bagaimanakah penerimaan pasaran tentang produk anda. Contohnya, anda menjual tudung. So, anda kena menerangkan tudung yang anda jual amat bersesuaian di negara Malaysia kerana tudungnya menggunakan tekstur yang lembut dan sebagainya dan mudah diterima pakai di pasaran Malaysia kerana hampir separuh penduduk Malaysia adalah muslimin, muslimat beragama Islam. So, tudung-tudung ini akan dipakai oleh muslimin yang beragama Islam. So, jika anda kata anda menjual tudung, anda menjualkannya di pasaran negara-negara yang bukan penduduknya majoriti Islam, itu lari daripada market objektif. So, you kena menerangkan mengikut kesesuaian dan situasi yang bersesuaian. Andai kata bisnes anda telah sedia ada di dalam pasaran, so ini akan dijatuh kategori existing business. So, you guys, anda akan mengenakan introduce new product or services. Ini bermaksud, contohnya di dalam Malaysia sudah sedia ada F&B, Food and Beverage, McDonald. So, McDonald nak memperkenalkan makanan menu baru. So, itu yang dikatakan introduce new product. Maksudnya, bulan ini ada menu baru. So, dia akan menerangkan menu itu diperbuat daripada apa, waktu bila jualan dan sebagainya. Itu dinamakan introduce new product. Inform market of product improvement. Maksudnya ini memberi maklumat kepada pasaran tentang penambahbaikan produk. Mungkin sebagai contoh, anda menjual tudung. Tudung sebelum ini anda jual tudung bawal. So, anda ada melakukan sedikit improvement di mana tudung anda mungkin boleh dipakai 2-in-1. Luar berwarna hitam, dalam berwarna putih. So, dia sesuai dipakai dalam dua situasi berbeza. So, dekat bahagian setting marketing inilah anda akan menerangkan improvement produk yang anda telah buat. Pemakai fungsinya, kaedah produk tu yang baharu. Ataupun anda akan menerangkan tentang enter new market. Menerangkan tentang anda memasuki pasaran baru. Sebelum ini mungkin anda menjual di pasaran Malaysia. So, anda telah memasuki pasaran baru, menjual di pasaran Singapura. So, terangkan pasaran apa yang anda tembusi, negara mana dan bagaimana anda tembusi pasaran baru. Increase sale of existing product, meningkatkan jualan produk. So, anda menerangkan bagaimana anda nak menjualkan produk dalam marketing plan ni, bagaimana caranya. Anda akan melakukan promosi secara besar-besaran, promosi hari perayaan dan sebagainya. Di sini anda akan terangkan secara ringkas. Tak perlu secara mendalam sangat, just ringkas saja. Point dan sedikit penghuraian. Increase market share. Increase market share ni mungkin dia kategori yang sama dalam enter new market, sama saja explanation. Market penetration, penembusan pasaran pun sama dalam enter new market. Regain market for existing product pun sama juga kat enter new market, jatuh kategori yang sama, just tambah huraian saja. Poin yang kedua, anda akan menerangkan tentang determining product or services. Okey, dalam poin yang kedua ni, contohnya marketing plan ini, kalau yang pertama tadi adalah setting marketing objektif, dia akan jatuh kepada 1.1. Ini akan jatuh pada 1.2. Dia di bawah marketing plan 1.2.
Dua, product and services. Okay, bawah determining product and services ni anda kena menerangkan produk yang anda offer, yang anda tawarkan kepada pasaran, adakah need or want, keperluan ataupun kehendak. Need or wants ini sebagai bagi contoh, kita sebagai seorang manusia, air adakah keperluan ataupun kehendak? Jawapannya adalah keperluan. Tanpa air kita tidak boleh meneruskan kehidupan. Tapi dia akan jadi wants, akan jadi kehendak apabila kita menginginkan air seperti Tea Life, air Coca-Cola dan sebagainya. Dia sudah menjadi kehendak apabila kita mempunyai kehendak ataupun keinginan air yang pelbagai rasa. Pada basicnya dia adalah keperluan. Cukuplah sekadar air masak. Sama juga pakaian. Pakaian adalah keperluan, tapi apabila anda telah menginginkan pakaian yang berwarna-warni, bercorak dan sebagainya, akan jatuh kepada wants, kehendak. Okey, di dalam sini anda akan cerita secara ringkas. Mungkin tadi 1.2 adalah product services. So anda akan buat yang huraian seterusnya 1.21. So ia akan ceritakan tentang ingredient use. So kalau anda jual minuman, so ingredient use anda kena ceritakan diperbuat daripada bahan yang dibenarkan, pewarna, gula dan sebagainya. Itu dari segi ingredient use. Safety adalah keselamatan. Mungkin di setengah-setengah produk anda kena menceritakan tata cara penggunaan produk keselamatan. Contohnya menutup muka, memakai sarung tangan dan sebagainya. Ease of use ataupun ini maksudnya kaedah tadi keselamatan, ini kaedah penggunaan produk. Tadi keselamatan, macam mana cara menggunakan barang tu dengan selamat. Ease of use ni tata cara, macam saya cakap tadi, kalau you guys beli air kopi seceh, belakang seceh tu akan terangkan, pertama koyak, kedua isi air panas, ketiga isikan serbuk seceh kopi dan sebagainya. Dan terang dan seterusnya. Okay, life of span ni maksudnya produk you tu bertahan berapa lama. Contohnya, kalau you beli laptop, berapa lama dia bertahan? Contohnya 10 tahun dan sebagainya. You ceritakanlah produk laptop produk kami laptop dia bertahan selama 10 tahun dan macam itu. Flexibility, macam manakah flexibility of product, you kena ceritakanlah dia adakah dia fleksibel ataupun tidak. Assortment, produk tu adakah you mempunyai kepelbagaian variety assortment. Contohnya kalau you guys jual air, kalau di assortment you kata you jual air perisa mango, orange, strawberry, vanilla dan sebagainya. Assortment kepelbagaian. Kalau laptop assortment berwarna merah, hitam, putih dan sebagainya. Location you kena terangkan. Produk services ini you tawarkan di mana. Contohnya kalau pelam harum manis hanya ditawarkan di Negeri Perlis. Operation hour you kena terangkan. Syarikat you ini, produk ini kalau dijual daripada kedai, dia jual jam berapa? 8 sehingga 5 petang dan sebagainya. Personalization, extended warranty. Okay, ini tak ada kaitan. Okay, kita jatuh kepada 1.3 pula, target market. Okay, apakah yang dimaksudkan target market? Sasaran, pasaran. Pasaran ni sebenarnya siapakah kelompok yang kita nak jual produk kita tu. So bila kata target market, target sasaran, maksudnya siapakah kita punya sasaran untuk kita jual barangan kita. Contoh kalau you guys jual barangan kosmetik, target market of course lah adalah wanita. Kalau you guys jual contohnya adalah rokok, target market you guys mestilah lelaki. Tapi right now perempuan pun, wanita pun ada yang merokok. So kita kena identify target market kita. Pertama, who is the consumer of product? You kena ceritakan target market. Produk ini diguna pakai oleh siapa? Secara generally, secara am. Lepas tu you akan ceritakan what their common needs or want. Daripada produk ni apakah keperluan? Adakah dia keperluan ataupun kehendak kepada market, pasaran. Contohnya kalau saya kata saya jual baju, you akan ceritakan baju ini merupakan keperluan untuk semua orang. So itu you cerita keperluan ke kehendak. You ambil di balik ayat yang tadi di bahagian product or services to needs or want, copy paste masuk kat di sini. Ataupun yang last kali kategori you kena explain common characteristic of target market. Okay, you kena ceritakan spesifik you punya market. Contoh kalau tadi saya katakan jual pakaian adalah needs, tapi you akan ceritakan common characteristic. Okay, pakaian kami ini, kami menjualkan pakaian muslimat, kurta.
So pakaian kami ini jatuh kepada wants di mana ia merupakan kehendak untuk pemakai, berwarna-warni dan nampak segak. So common characteristic you akan cakap siapakah target market you guys. Contohnya target market ni lebih mendalam. Contoh, kalau saya juga target market saya adalah pelajar UI TM Pasir Gudang. Pasaran saya adalah UI TM Pasir Gudang. UI TM Pasir Gudang adalah pasaran besar. So kita target market, kita dalamkan lagi kita punya sasaran. Siapakah sasaran kita? So kalau dalam UI TM Pasir Gudang, you mensasarkan barangan you guys ini adalah pelajar-pelajar lelaki. You kena perincikan karakteristik siapakah market you guys. You akan cakap pelajar lelaki. Kalau you nak lagi detail lagi bagus, pelajar lelaki college apa, macam itu. Kerana mungkin setengah-setengah produk dia hanya digunakan pakai oleh segelintir segmen. Okey, kalau kita kata tadi, kita kata UiTM adalah pasaran. Pelajar lelaki kita nak yang membeli hanya pelajar lelaki, itu kita panggil segmen lagi mendalam. Kalau lagi mendalam kita panggil segmentation. So kalau kita kata nak lelaki College Firdaus 1 saja, itu lagi mendalam kan? Itu kita panggil segmentation. Secara besarnya adalah pasaran. UiTM adalah pasaran. Bila kita sasarkan kepada lelaki, kita panggil segmen. Kita detailkan lagi pelajar lelaki College Firdaus 1, kita panggil segmentation. So kat sini you kena ceritakan you punya target market. Okey, macam mana kita nak kategorikan market pasaran yang kita nak tahu. So terdapat di sini kita terangkan ada 4 kategori. Kita ada human being, government, NGO dan business entity. Okay, kita pergi pada human being, manusia. Macam mana kita nak kategorikan manusia, kita punya potential buyer, potential market. Human being kita boleh kategorikan dari segi geografi, demografi and psikografi. Geografi ini sebenarnya merujuk kepada tempat. You guys nak jual pakaian kurta tadi kepada contohnya kita ambil skop orang lelaki. Kita kata geografi, lelaki yang duduk di Johor Bahru. Nak lagi detail, itu market Johor Bahru. You nak segmentkan lagi Johor Bahru di kawasan daerah mana? Daerah tu lagi spesifik. Okey, demografik pula ni. Demografik ni sebenarnya merujuk kepada fizikal manusia. Fizikal manusia kita boleh tengok dari segi aspek umur, jantina, income, occupation. Maksudnya you guys akan look to the physical of human being. Itu dikatakan demografik. Okay, psikografik ni pula lebih kepada lifestyle, personal value, attitude. Lebih kepada consumer behavior, sikap ataupun sifat. Tadi kalau demografik memandang kepada fizikal, yang ini lebih memandang kepada sifat, sikap ataupun tindak balas sesuatu, pergerakan human being. Itu yang dikatakan psikografik. Lifestyle contohnya kalau potential buyer kita adalah atlet, ataupun potential buyer kita ni merupakan seorang perfectionist punya orang. Kalau you kata atlet, normally atlet menjaga badan-badan, kalau nak jual pakaian, badannya akan fit dan sebagainya. Itu maksudnya lifestyle. Kalau ada yang tak faham, you boleh tanya saya dalam kelas tutorial. Okay, government. Kerajaan terbahagi kepada 3. Kita ada local government, state government, federal. Okay, sebenarnya federal, kerajaan persekutuan. State ni bukan state, sebenarnya state, kerajaan negeri. State government, kerajaan negeri. Local ni kerajaan tempatan. Saya bagi contoh. Untuk federal government, kerajaan persekutuan adalah kerajaan Malaysia, kerajaan yang membentuk negara Malaysia. Kerajaan pusat, senang cerita kerajaan pusat lah kerajaan federal ni. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia. State government, kerajaan negeri. Di Malaysia kita ada kerajaan negeri Johor, negeri Melaka, negeri Selangor, itu dipanggil state government. Local government, kerajaan tempatan, saya bagi contoh, di dalam Johor Bahru adalah state negeri, state government. Di bawah Johor Bahru kita ada Majlis Bandaraya, Majlis Pembandaran. Okey, Majlis Bandaraya, Majlis Pembandaran adalah local government, kerajaan tempatan yang menyelenggarakan daerah-daerah dalam negeri-negeri masing-masing. Okey, NGO, non-government organisation. Kita ada environment, social and culture. Ini bergantung, dibagi contoh 3 aspek.
NGO. Sekarang kita tengok macam-macam NGO, environment contoh kita ada sayangi binatang, sayangi ibu-ibu tunggal, anak yatim, itu adalah kategori NGO. Business entity, entiti perniagaan, kita boleh bagi contoh sebagai manufacturer, pengilang, wholesaler, agent, dealer dan retailer. So you guys pilih, you punya market you nak jual pada siapa, kategori-kategori ni, siapa dia, ataupun nak lagi segmen, daripada lagi detail segmentation, pilihlah profile, kategori apa, nak geografi, demografi, psikografi ke, local government dan sebagainya berdasarkan slide. Okay, target market alternatif. Saya beri contoh. Kita ada niche, micro marketing, ada mass marketing. Okay, saya bagi contoh. Untuk mass marketing, pasaran yang mass, contohnya kita ada UiTM. Saya harap dengan contoh ni you guys boleh lebih jelas, lebih faham. So mass marketing kita ada, mass market kita ada UiTM. Micro marketing kita ada, mensasarkan produk kita seperti pakaian kurta hanya pelajar lelaki. Niche marketing kita hanya jualkan kepada pelajar lelaki Islam dan duduk kolej di Firdaus. Kita punya sasaran. Itu yang kita panggil niche lagi mendalam. Kalau you tengok Shopee atau Lazada, normally dia akan ada niche button. Pakaian accessory men, accessory woman. You klik lagi niche, nak lagi mendalam, accessory men, tekan lagi dalam, wallet, bag dan sebagainya. Itu niche lagi mendalam. Okey, ini contoh yang kita bincangkan tadi, geografi, demografi, psychographical and behavior. So you guys boleh jadikan ini sebagai rujukan pemilihan you punya market. Segment, target, positioning. Dalam pemasaran, bagaimana kita nak supaya pelanggan ataupun potential buyer jatuh hati pada produk kita. Pertama, kita kena kenal segmentation, identify market. Maksudnya macam saya cakap tadi, segmentation kita, kalau dalam UiTM UiTM adalah pasaran, segmen kita adalah pelajar lelaki, segmentation kita lagi mendalam adalah pelajar lelaki Muslim. Okey, itu yang dikatakan target. Kita segmentation pelajar lelaki Muslim. Targeting kita kena evaluate segmen. Kita menilai pelajar lelaki dalam UiTM. Pelajar lelaki Muslim, Pelajar lelaki Muslim dalam UiTM, kita kena evaluate targeting. Berapa orang, range pendapatan mereka, sumber kewangan mereka berapa. Kalau mostly pelajar UiTM lelaki, kalau you tengok memakai pakaian yang branded, mampu membeli pakaian melebihi RM100, selai 200, itu adalah you punya evaluate segmen, you menilai you punya segmen. So you mampu membawa pasaran berapa unit, berapa RM per unit untuk dijual di dalam UiTM. Itu dinamakan targeting, evaluation. Bila kita dah kenal segmentation, kita kena tahu target, mampu beli ataupun tidak. You kena bawa jual produk yang bersesuaian. Positioning. Positioning ni dalam bahasa mudah dia adalah mindset. Macam mana kita nak kasih segmentation kita ni, pelajar lelaki Muslim ini yang memakai pakaian kurta ini hanya memilih pakaian kita. Sebut jenama kurta, dia akan ingat nama kita. Okay, positioning ni sebenarnya adalah mindset. Contoh, bila saya kata ubat gigi, automatically dalam minda kita akan sebut Colgate, Dali. Bila saya kata produk racun serangga, dia akan sebut Rinsek ataupun Shitop. Bila saya kata susu segar, sekarang akan menjadi Farm Fresh. Itu adalah positioning. Contohnya dalam kelas, kalau saya kata siapakah lelaki yang paling bijak, berkredibiliti, so automatically you akan sebut ketua kelas. Itu maksudnya positioning. Macam mana mindset kita nak mengingati sesuatu perkara. Itu namanya positioning. 1.4, analisis market trend ataupun market size. Okay, size of market hendaklah dinilai dalam bentuk
dalam unit RM. Ingat, size market dinilai dalam nilai RM. Okey, saya bagi contoh sekejap. Jadi sebelum kita pergi kepada target bagaimana nak mengira size of market, kita kenali dulu kita punya macam mana kita nak kenal pesaing, kompetitif. Sorry, sekejap ya. Okey, kita masuk untuk macam mana kita nak kenal market size. Okey, saya bagi contoh. Okey, kita mengandaikan kotak besar ini adalah market UITM. Kita namakan dia adalah market UITM. Okey, yang besar ini adalah market. Okey, yang hitam ini saya labelkan sebagai lelaki, putih adalah perempuan. So saya mensasarkan lelaki. Pakaian kurta saya akan dipakai oleh lelaki muslimat, pelajar muslim lelaki. So lelaki sini adalah 5 orang. So lelaki 5 orang tu adalah segmentation yang lagi dalam segmen. So macam mana nak kira size of market? Dia menggunakan formula. Saya bagi contoh. Saya bagi formula. Size market mesti nilai dalam RM. Macam mana nak kira? Populasi ataupun segmen darab value produk. Ini saya ajar secara pengiraan kasar. Okay, macam mana kita nak kira size market untuk segmen kita di UITM market. So kita jual pakaian kurta lelaki.
untuk pelajar Muslim lelaki. So dalam UiTM terdapat 5 orang pelajar lelaki Muslim. So nak kira saiz market, ia akan jadi 5 orang darab, kita mengandaikan kurta yang kita jual RM RM10. So RM RM10. So jawapannya adalah saiz market kita adalah RM RM50. So RM50 ni adalah saiz of market kita. So ini adalah contoh pengiraan saiz market, saya beri contoh. Kita sambung. 1.5 competition. Okay, macam mana kita nak kenali kita punya pesaing? Kita ada direct competitor. Contohnya kereta BMW, direct competitor dia adalah Audi, Lexus, Porsche dan Mercedes. Okay, indirect competitor, persaing setidak langsung dia adalah bas, motor, train, kapal terbang. Maksudnya untuk direct, pesaing ni mesti yang sama jenis, kereta lawan kereta. Tapi manakala indirect, dia melihat fungsi. Contohnya BMW fungsinya memindahkan seseorang daripada satu destinasi ke satu destinasi. So bas pun boleh memindahkan satu destinasi ke satu destinasi dan contoh yang lain. Contoh saya bagi direct untuk telefon. Samsung, Sony, iPhone dan sebagainya, itu jenama-jenama direct. Manakala indirect, dia kata-kata contoh phone Samsung, indirect dia adalah mungkin email, Skype dan sebagainya. Maksudnya fungsi dia sama, komunikasi. Skype pun boleh komunikasi, email pun boleh komunikasi. Itu adalah indirect competitor. Okay, sekarang saya nak ajar macam mana nak kira market size kita. Okay, saya stop sampai di pengiraan sini. So nanti saya akan sambung untuk next class. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.